Borak Selebriti kembali lagi minggu ini. Masih lagi bersama dengan saya, Fali. Nama juga saya Dina Nazir. Ya, betul. Okey, kita nak ucapkan dululah hari ni hari Sabtu. Betul. Kiranya baru beberapa hari kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Betul. Khamis, Jumaat, Sabtu hari ketiga lah. Yalah, selamat Hari Raya lah untuk you all semua yo. Dan Dina pasti ramai juga bila dah Raya Haji ni kan, ramai yang menanti kepulangan saudara mara, ayah ibu yang nak balik daripada Tanah Suci tu. Dah semakin hampir. Biasanya kalau kita Raya Haji ni, artinya mama dah nak balik, abah dah nak balik kan. Katuk, nenek. Jadi kita doakan semoga mereka sampai ke tanah air dengan selamat, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Okey, jadi minggu ini kita akan bersama dengan seorang figura. Wow. Yang mana kalau satu program yang saya masih lagi ingat lah. Kalau program tu tagline-nya, saya selesaikan Halim. Kan? Ingat lagi tak, Dina? Of course lah ingat. Kan? Wang besar. Wang besar. Saya putar Halim. Tapi selain daripada tu, Dina ingat, Dina memang minat kalau dia berlakon drama. Dina minat sangat karisma dia. Kalau persona dia, Dina pernah jumpa sekali atau dua masa dia masih lagi aktif dalam industri. Bila dia lalu je macam Wow. Gorgeous. Something like that lah. She's charismatic. Kita perkenalkan kita punya tetamu minggu ini. Nak panggil apa? Akak ke? Kak lah. Kak Ija. Takkan kau nak panggil mama lah. Aku tumbuk ke kayang. Umi. Umi. Umi apa ni? Apa ni dia ni? Kak Ija sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih di atas introduksi yang begitu baik. Teruja. Dan terima kasih sebab sudi menjemput Kak Ija. Ya Allah. Itu dia. Mesti ramai juga yang teruja tengok kan. Selepas berapa lama tak ada di lensa TV tu. Lain. Dina punya tone dengan Kak Ija punya tone tu lain. Kena dekat sikit Kena dekat sikit lagi. Dekat sikit. Lembutnya tu. Baiklah, saya akan cuba. Macam itulah Dina. Saya akan cuba untuk samakan level kita. Jadi biasa je kot. Jadi biasa je. Itu tak tengok Kak Ija marah. Betul juga. Mesti nada ni lain kita dalam Kak. studio ni kita maintain. Kak Ija maintain. Maintain karakter, maintain ni. Bila kita marah nanti mungkin orang pun macam tu Kak Ija. Jangan. Tapi pernah tak Kak Ija berlakon sampai level yang betul-betul Kak Ija marah, yang orang yang macam wow? Ada juga beberapa seorang isteri yang memang dah tidak tahan dengan kehidupan. Ada, kita boleh nampak dekat situ dugaan ujian yang diberikan oleh suami terlalu berat. Bukan sahaja daripada segi suara, tetapi pergerakan kita, tindakan kita, jadi pandangan kita. Kita marah ni tak perlu nak tinggi suara. Betul. Kan? Dia marah ni ada pelbagai pelbagai cara. Jadi adalah situ body gesture kita. Ada watak-watak yang sebegitu sebenarnya, tapi lebih kepada yang lemah lembut, sopan santun. Jadi itulah dia menangis, memanja. Kat rumah tak adalah menangis macam tu. Bila balik tu pening sebenarnya. Banyak sangat nangis. Berapa take pula nak ambil satu tu kan. Kehidupan kita pun tak adalah bantai-bantai suami semua kan. Okey, kita ada banyak bantai yang nak tu dikongsikan. Dibantai suami lah maksudnya. Ada macam-macam Kak. Jadi Kak, kita ada sudut pandang, kita ada capak belakang, ada gelanggang BS dan juga update mengenai Akak lah. Boleh Kak? Boleh Jom insyaAllah. kita mulakan dengan sudut pandang. Kali ni kita nak mulakan dengan sudut pandang. Betul. Kita bercakap tentang Raya Haji. Kita cakap pasal Raya Korban. Kita nak tanya pasal pengorbanan. Pernah Kak, pengorbanan maksudnya dia besar Kak, pengorbanan ni. Betul, skop dia besar. Macam Kak sendiri, Kak pernah memenangi macam-macam award Kak. Antaranya pelakon wanita TV popular. Betul? Betul. Okey, juga pelakon terbaik FFM. Pelakon wanita terbaik. Ya. Filem Filem FFM kan. Ya. Jadi kita nak cerita pengorbanan, Dina teruskan. Alah. Itu je nak kongsikan. Dia baca dari biodata je. Saya kongsi info je. Lepas tu berhenti. Soalan dia bagi kita. Dengan pencapaian yang luar biasa, dengan nama yang sangat kukuh dalam industri, tiba-tiba berkorban kerjaya. Yes. Ke mana? Maksudnya link tu Kak. Macam award tadi tu link. Dia macam Akak dah pernah banyak award, tapi tiba-tiba dia cakap dia yang link tau. Padahal saya yang kena fikirkan macam mana nak link tau. Kita syukur Alhamdulillah dengan pengiktirafan atas kerja kita, kerja Kak Ija, dan diiktiraf. Alhamdulillah, syukur sebab Kak Ija berada dalam industri ni tidak berapa lama, tidak terlalu lama ya.
Diam tak diam 20 tahun. Boleh cakap tu dia. Diam tak tidak diam 20 tahun. Jadi itulah dia. Bukan senang nak bekerja satu-satu tempat tu 20 tahun kan. Terutama sekali untuk generasi millennium ni kan. Ini generasi vintage. Dia beza. Jadi baby pun. Tu dia. Jadi terima kasih atas pengiktirafan dan juga anugerah-anugerah yang diberikannya. Okey. Kak Ija meninggalkan industri ini pada usia dan pada ketika nama tu masih lagi berada di atas. Betul. Maknanya masih lagi ada tawaran berlakon. Dan bayaran pun masih lagi Alhamdulillah. Sehingga ke akhirnya Kak Ija tidak ada masalah bayaran sebenarnya. Setiap kali tawaran yang diberikan kepada Kak Ija berpatutan dengan skrip yang diberikan. Jadi pengorbanan ni, kita nak sebut tentang pengorbanan dalam bulan Ramadan ni, hari tu bulan Ramadan. Ada adha ke? Ada macam ada adha. Ingat ada cerita pasal sebelum Ramadan hari tu. Pengorbanan ni nak cerita pasal raya ni. Ada adha. Ada adha. Kita nak cerita, Kak Ija nak bercerita tentang pengorbanan Kak Ija sebagai seorang ibu. Okey. Ya. Kak Ija tinggalkan kerjaya Kak Ija kerana seorang anak. Tinggalkan kerjaya Kak Ija kerana keluarga. Seperti yang kita tahu, Kak Ija tinggalkan ketika nama Kak Ija masih lagi diperlukan, masih lagi di atas. Jadi Kak Ija berehat yang begitu panjang sebenarnya. Berehat yang begitu panjang, mungkin berpanjangan sehingga ke akhirnya, mudah-mudahan insya-Allah. Dan sehingga ke hari ini masih lagi ada tawaran, dan itu adalah pengorbanan terbesar yang Kak Ija buat untuk keluarga dan juga anak Kak Ija, Nur Isyal, satu-satunya anak perempuan yang diberikan oleh Allah kepada Kak Ija, anugerah dan juga amanah. Jadi bila Nur Isyal darjah 1, Kak Ija mengambil keputusan untuk menjaga Nur Isyal dengan sepenuh masa. Sebelum tu 50-50. Masih ada kerjaya, masih ada keluarga. Tapi setelah Isyal masuk darjah 1, keluarga itu sudah menjadi nombor 1, kerjaya itu sudah jadi nombor 2. Jadi keutamaan Kak Ija lebih kepada keluarga pada waktu ketika itu. Dan sehinggalah sekarang sebenarnya. Dan masuk 8 tahun lah. 8 tahun Ya, itu pengorbanan Kak Ija tinggalkan kita punya fame, kita punya fortune demi anak. Tapi masa Kak Ija bekerja lah kan, sebagai pelakon, itu juga adalah cinta Kak Ija. Bukan kata ada pelakon yang menganggap berlakon tu kerja je, industri ni kerja je, sebab itu je yang dia nak buat dan itu je yang dia pandai buat. Tapi adakah itu passion Kak Ija, cinta Kak Ija ketika itu? Ya, sudah tentu kerjaya. Kita buat sesuatu tu sebab kita cinta, sebab kita suka. Kita bukan buat semata-mata kerana duit. Kalau duit pun lama-lama kita akan jadi bosan. Sebab duit tu bukan segala-galanya. Walaupun kita tahu nak beli semua kena ada duit. Betul. Tetapi bukan segala-galanya. Jadi pada waktu ketika itu, ya, itu adalah cinta pertama Kak Ija. Maknanya cinta pertama ni kalau kita tinggal pun kita akan ingat sampai bila-bila kan. Itulah dia industri yang terjadi di dalam diri Kak Ija. Bila Kak Ija tinggal, Kak Ija berehat daripada dunia industri ni, menjadi serba salah sebenarnya dalam diri tu pada waktu ketika itu. Sebab sebahagian daripada diri tu hilang. Bukan senang pada di awalnya, bukan senang. Bukan senang. Itulah pengorbanan. Nak kata pengorbanan ni adalah sesuatu yang sangat kita cinta. Itu baru pengorbanan yang betul-betul. Kalau setakat yang biasa-biasa tu, itu bukan pengorbanan. Kalau kita ikutkan sejarah Nabi Ismail, semua ya, Nabi Ibrahim ya, kita tahu bukan sesuatu yang mudah untuk kita menyembelih anak kita sendiri. Betul. Ya, anak yang kita cinta ya, anak yang kita sayang. Jadi bukan sesuatu yang senang. Itulah namanya pengorbanan. Betul. Seperti juga Kak Ija berkorban, tinggalkan kerjaya untuk keluarga, terutama sekali anak Kak Ija. Sehingga ke hari ini Kak Ija rasa itu satu pengorbanan yang besar Kak Ija sebagai seorang ibu. Ya. Jadi Kak Ija berharap semoga anak Kak Ija tu mengerti dan memahami dan menghargai ya Nur Isyal. Dengan Aisyah Umi ni tu Umi dia semua nak pesan lah ya dekat luar sana, anak-anak di luar sana tu, pengorbanan sebagai seorang ibu. Tapi Kak, masa nak kiranya nak yalah macam akak cakap ambil keputusan untuk berehat panjang tu Kak, macam suami tak melarang ke ataupun dia okey ke, macam mana?
Sebenarnya pada waktu ketika sudah mempunyai Nur Isha, suami sudah menyuarakannya ada ura macam hin-hin sikit lah. Ada apa yang nak sebut ya? Macam tu lah perkataannya ya. Harus utamakan keluarga. Dia suntik sikit-sikit lah. Ya, keutamaan harus diberikan kepada keluarga sebab dah ada anak. Suami beritahu, you kena tahu keutamaan you sekarang sebab you dah ada anak. Jadi di situlah sudah dicucuk-cucuk. Sudah dicucuk-cucuk, sudah dihin-hin. Jadi daripada situ Kak Ijah mengambil keputusan, kata okey, faham. Faham, saya sudah ada tanggungjawab yang lebih besar di sini. Jadi saya perlu ialah melaksanakan tugas saya sebagai seorang isteri. Sebelum tu tugas Kak Ijah sebagai seorang isteri, tapi kemudian tugas sebagai seorang ibu. Tugas sebagai seorang ibu ni bukan satu tugas yang kecil ya. Bukan senang. Kita pun ada mak, kita tahu kan. Kita ada nenek, kita tahu bukan senang. Kadang-kadang kita buat sesuatu tu tanpa ada bayaran. Kita buat atas dasar kasih sayang. Semuanya atas dasar kasih sayang. Kerana sebahagian daripada wanita-wanita di luar sana, mereka menjadi suri rumah sepenuh masa. Betul. Pengorbanan yang besar tu sebenarnya. Bukan mudah lah. Jadi itu yang sebenarnya Kak Ijah lalui selama 8 tahun. Setuju. Dan macam ada orang kita pernah temu bos sebelum ni, dia ambil keputusan untuk fokus pada keluarga seawal sahaja anak mereka dilahirkan. Tapi Kak Ijah masih teruskan lagi. Umur darjah 1, Isyal darjah 1, baru Kak Ijah ambil keputusan, no, I nak fokus on keluarga. Tidak. Ketika Kak Ijah disahkan mengandung 4 minggu, Kak Ijah potong rambut pendek. Masa tu rambut panjang, potong rambut pendek, rasa macam benar ke ni? Potong rambut pendek, terus berehat sehingga melahirkan Nur Isha. Berehat selama 2 tahun setengah. Selepas 2 tahun setengah, mengandung 9 bulan. Berehat 2 tahun setengah, membesarkan anak. Itu dah 3 tahun lebih dah. Dah 3 tahun lebih. Kemudian baru masuk semula ke industri. Tetapi kita tidak mengambil waktu masa yang panjang untuk bekerja. Kita tidak mahu keluar negara. Jadi banyaklah macam kekangan ke? Ya, sebab kita lebihkan keutamaan kepada anak kan, walaupun kita ada pembantu. Jadi seperti Kak Ijah sebut tadi, suami dah bagi tahu keutamaan tu perlu pada anak, pada keluarga sekarang ni. Walaupun dah kembali selepas 2 tahun setengah, tetapi pada waktu ketika itu perasaan tu rasa bersalah. Sebab meninggalkan anak dekat rumah. Berat hati. Berat hati. Sebab Kak Ijah sendiri bersalin pada usia mengandung pada usia ketika 37 tahun. Lambat. Jadi Allah dah bagi rezeki. Jadi bila kita masuk balik berlakon tu, kita rasa serba salah. Ada perasaan salah tu sebenarnya tau. Rindu video call dengan anak. Lepas tu bila cakap I miss you Umi, when are you coming back, macam-macam lah dia punya drama. Drama dia cakap sebenarnya. Jadi kita pun rasa serba salah. Bila dengar tu lagi rasa serba salah. Jadi lama kelamaan rasa macam bila syuting tu perasaan tu tak sepenuh dekat lokasi. My heart and soul not 100% anymore. Tak macam sebelum tu tau. Teringat sikit-sikit video call, sikit-sikit tengok video. Jadi angau dengan baby kan. Rasa kita tak tentram dekat lokasi tau pada waktu ketika itu. Jadi mungkin Allah dah katakan perjalanannya sepatutnya begini. Jadi itulah, lepas tu bila Nur Isha masuk je darjah 1, Kak Ijah cakap tak apalah, kita berehat. Berehat, mengundurkan diri, kerana memang nak beri fokus pada pelajaran dan juga apa saja yang Isha perlukan. Sebab tak boleh harapkan kepada pembantu ataupun orang yang lain, sebab anak kita, anak Kak Ijah kan, anak kita je yang tahu kan kelemahan dia, kelebihan dia kan. Jadi itulah keputusan yang Kak Ijah ambil. Lepas tu dia tak kecil lama kan. Dia kecil tu itu je lah. Macam tu je lah. Rugi tau kalau kita tak melihat, kita tak membesarkan mereka sebenarnya. Kalau nak fikirkan kerja tu bila-bila pun ada sebenarnya. Nak cari duit tu insya-Allah. Kalau kita kerja dekat supermarket, kita kerja dekat kedai kopi pun insya-Allah kita ada duit. Tetapi masa kita tu dengan anak kita tu, itu tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Pengalaman tu pengalaman yang sangat berharga, yang tidak boleh dibandingkan dengan apa-apa pun sekali. Jadi bila besok, lagi-lagi anak zaman sekarang ni, sementara mereka perlukan kita, pastikan kita berada dengan mereka. Ya, betul. Besok
mereka dah tak nak kita, masa tu kita nak dengan mereka, dia kata bye, minta maaf lah. Yes. When I need you, you're not there. Now I have friends, I have other things, dah habis. Komitmen sendiri. Lepas tu sekarang ni yang kita paling risau ni adalah handphone ni. Gadget ni, anak-anak gadget, anak-anak internet ni, teknologi ni kan. Jadi dia lain. Kita ingat dia duduk dalam bilik tu okey je seorang-seorang. Tapi sebenarnya kawan satu dunia. Betul. Siapa yang dikenal tu? Siapa? Pantau anak-anak anda, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Kak, sekarang ni pun anak akak pun dah Norisal tu dah berumur 13 tahun. Ya. Tak nak, mungkin dah besar sedikit Kak. Tak teringin Kak macam nak comeback balik ke dalam dunia industri ni? Telah ramai tanya rindu ke tak rindu. Buat masa sekarang ni belum ada perasaan rindu. Buat masa sekarang belum ada perasaan rindu. Sebab tahun lepas pun Kak Ijah dah mulakan perniagaan 50 tahun. Tahun lepas Kak Ijah 50, tahun ni 51. Alhamdulillah dipanjangkan usia lagi. Alhamdulillah diberi kesihatan yang baik lagi. Alhamdulillah. Jadi anak pun pada tahun ini sudah masuk tingkatan 1. Jadi tahun lepas dengan tahun ni tingkatan 1. Jadi Kak Ijah mengambil keputusan untuk membuat sesuatu. Sebab anak tinggal 4 tahun je lagi. Jadi Kak Ijah bercakap dengan suami. Kak Ijah cakap, saya tak nak pandang muka suami pandang muka suami. Itu Kak Ijah sahaja. Kak Ijah perlu buat sesuatu. Sebab anak pun akan belajar, akan keluar. Nak melepaskan bukan senang. Betul. Tapi kena terima hakikat. Satu hari satu masa Kak Ijah perlu lepaskan juga Norisal ni. Perlu lepaskan. Tapi sebelum nak lepaskan tu, pastikan foundation dia tu strong. Fundamental dia tu strong, insya-Allah kan. Itu doa sebagai seorang ibu. Tak pernah terlepas lah setiap helaan nafas ni ya. Mesti doa untuk anak. Ialah satu je kan. Anak satu ni dia lain macam sikit. Dia pun mungkin jadi rimas dengan Umi dia ni. Ya Allah Umi, tolonglah Umi. Mungkin ya sebab anak seorang kan. Dia beza anak seorang dengan anak yang ramai-ramai. Jadi menjaga dia tu macam anak seorang menantang minyak yang penuh lah. Tapi bila kita tukar perspektif balik, macam saya belum ada anak sendiri, kehilangan orang tua kita tu, kehilangan doa dia, ya Allah, lain. Jadi hargailah. Sementara masih ada. Masih ada pengorbanan ibu kepada anaknya. Jadi dalam masa yang sama, yang tengok ni pengorbanan kita kepada parents kita juga, jangan lupa. Sebab memang Kak Ijah sendiri, Kak Ijah berkorban kerjaya Kak Ijah demi anak Kak Ijah. Demi keluarga. Jadi bukanlah mengharapkan, mendoakan saja. Tak boleh terlalu berharapkan. Mendoakan supaya ada penghargaan, sedikit penghargaan di situ kan. Pengorbanan yang dibuat. Seperti tadi Dina tanya, perasaan ya, meninggalkan industri, sebahagian daripada hidup ni terasa hilang. Kita dah pegang duit sendiri. Kita berkejaya. Orang berkejaya dengan orang duduk di rumah ni lain. Betul. Tindakan mereka, fikiran mereka, emosi mereka berbeza. Macam Kak Ijah sendiri pun ada nak jadi separuh gila masa awal tu. Ya betul. Sebab Kak Ijah dah bekerja daripada seawal 19 tahun. Selepas je SPM kita bekerja jadi bukan duduk di rumah senang lenang, tidak. Kita dah bekerja daripada awal, daripada usia muda lagi. Jadi untuk mengambil keputusan meninggalkan kerjaya ni bukan satu keputusan yang mudah. Berat sebab duit sebab rasa diri tu sendiri, achievement sendiri, bukan sebagai seorang isteri ataupun seorang ibu, tapi you as a person. Diri kita sendiri tu rasa hilang. Jadi bukan satu keputusan yang mudah lah. Jadi suami Kak Ijah mengatakan, you berehat daripada industri pada waktu ketika itu berehat dan sehingga kini berehat yang berpanjangan lah, berundur dan berehat berpanjangan. Nak kata berhenti, takut terlepas kata, takut di masa akan datang. Tawaran masih lagi ada. Ada lagi. Semalam pun ada lagi tawaran episod. Tawaran filem pun ada lagi tahun ini. Kita pergi satu produksi sektor, nak tak jadi pengacara, masih lagi. Alhamdulillah. Jadi tapi yelah, seperti Kak Ijah katakan tadi, kita dah tahu keutamaan kita di mana sekarang ni kan. Jadi suami Kak Ijah beritahu, tak boleh jaga anak sahaja, tak boleh duduk rumah sahaja, kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu. Kalau tidak, you memang akan terganggu. Ya, betul. Bila ni? Last year bukan last year. Masa kita ambil keputusan, masa anak tu berusia, anak tu darjah 1. Masa tu 7 tahun kan. Pada tahun 2016 lah. Tapi only last year yang kakak start buat bisnes sendiri? Betul, only last year. Sebab anak dah masuk
tingkatan 1. Dan ini cerita daripada darjah 1 ke tingkatan 1. 6 tahun punya cerita. 6 tahun 7 tahun punya cerita kan. Jadi kita ada perancangan kita ada masa yang apa yang kita perlu buat. Okey, selepas 5 tahun ialah perancangan kita. Perancangan Allah tu lebih baik kan. Tapi kita tentulah ada perancangan kerana ada anak ya. Jadi bila Isyal tingkatan 1, itu yang Kak Ija mulakan bisnes tahun lepas. Pada waktu ketika itu usia Kak Ija 50 tahun. Dan Nur Isyal sendiri bila darjah 1 tu, Kak Ija rasa tengok anak tu masih lagi kecil, tapi dalam pada masa yang sama tak boleh nak fokus 100% juga. Jadi perlu buat sesuatu, bukan bekerja tetapi pergi belajar ilmu agama, pergi belajar Al-Quran, pergi belajar tajwid. Daripada zero, Alhamdulillah sudah boleh membaca dengan yang betul, mudah-mudahan ya. Daripada zero ke hero ya. Seorang ustaz yang mendidik anak-anak tanpa jemu ya. Begitulah. Jadi Kak Ija menghabiskan banyak masa dengan menghadiri kelas Al-Quran, mencari ilmu, majlis-majlis ilmu, kerana pada waktu ketika itu usia kita pun dah nak mencapai 40. Jadi dah ada perubahan yang baru orang ya. Life begins at 40. Jadi perubahan yang lebih besar lagi di situ sebenarnya. Tak start lagi ya saya. Jangan macam tu, saya pun belum. Jadi Kak Ija belajar. Jadi di situ tak terasa sangat tahu kehilangan. Mula-mula nak rasa separuh gila, tapi bila dah belajar, jadi sebenarnya ini adalah perjalanan yang lebih baik sebenarnya buat Kak Ija. InsyaAllah. Perancangan yang di atas tu sebenarnya perancangan yang lebih baik, lagi power, betul. Lagi power. Kita merancang tapi betul. Allah punya perancangan lagi dia menentukan. Dia pun merancang juga. Lagi hebat, lagi luar biasa bila kita pandang balik ke belakang. Tidak ada satu pun penyesalan. Tidak ada satu penyesalan. Alhamdulillah. Terima kasih. Cuma nak ucap terima kasih. Alhamdulillah diberi peluang. Okay. Sudut pandang asing dah settle Terlalu panjang mungkin. Tidak. Okay, Best. Okey. Takut nanti kalau lebih-lebih nanti saya sedih. Saya dah saya tak boleh. Kata nak memberi inspirasi. Betul. Memberi inspirasi ni kena menangis. Betul. Dia tak boleh kejayaan yang ho je tu. Saya dah ternangis. Okey, lepas ni kita nak pergi campak belakang. Campak belakang, jom. Nak tanya permulaan daripada Roda Impian ke permulaan kerjanya Kak Ija? Tak kan? Tidak. Berlakon dulu. Tidak. Kak Ija bermula dengan MAS selama 5 tahun. Okey. Dan dalam pramugari terbang di awan biru, tea coffee. Tea coffee me. Tea coffee. Yes, me. Okey, bermula di situ Kak Ija buat pengacara, panggil apa ya di dalam studio tu dulu? Penyampai intisari rancangan sambilan di TV. Panjangnya. Ya. Apa tu? Penyampai intisari rancangan. Kita menyampaikan intisari rancangan-rancangan yang berada di TV dulu kita tak appear. Mula-mula dia orang appear, kemudian dah tak appear. Kita suara sahaja. Mereka hanya menggunakan suara kita. Sekarang kita saksikan drama dulu pada tahun 96-97 sebagai penyampai intisari rancangan sambilan. Dan pada waktu ketika itu Nick Ramsey producer yang sangat popular yang hebat dengan program-program beliau. Mencuba bakat. Jadi Kak Ija terbabit dengan satu program pengacara, dan ada producer-producer lain yang melihat dan menawarkan untuk berlakon. Alhamdulillah Kak Ija tidak bermula sebagai pelakon sambilan ataupun extra. Alhamdulillah kita terus dapat watak utama. Heroin. Syukur Alhamdulillah. Padahal zero knowledge. Kita tidak ada asas langsung. Tidak ada daripada aswara apa kelas lakonan kita tak ada kan? Tidak ada. Macam mana tu Kak boleh macam terpelanting macam gitu pula? Pengacaraan dengan lakonan tu sangat berbeza. Sangat. Itulah syukur Alhamdulillah kerana kita mempunyai satu tim yang bagus. Kita ada director yang bagus, kita ada cast yang bagus, skrip yang bagus. Jadi Alhamdulillah drama tu mendapat sambutan yang sangat hebat, luar biasa di TV3 pada waktu ketika itu. 3 juta lebih. Wow. Pada waktu ketika itu di RTI 3 juta lebih. Dulu kita tak ada media sosial, tak ada YouTube, internet ni semua tak ada ya. Jadi dulu berbeza. Jadi kerana skrip yang bagus, ialah mungkin Kak Ija orang baru, jadi mereka beri perhatian lebih sedikit. Faham. Dan pada waktu ketika itu bekerja dengan Tony Francis Gitom pun
bukan sesuatu yang mudah ya. Itu pengorbanan juga. Air mata ni menangis. Bergelen-gelen. Ya. Bergalen-galen. Allah je yang tahu Di sebenarnya depan lensa dan di belakang di lensa belakang, juga. ya. Kita tahu ya, kita belakang bright industry mesti ya. kena Ya, punya. pendam. Jadi bukan sesuatu yang senang. Tapi sebenarnya bagus kerana bermula dengan keadaan cara yang begitu. Jadi kita lebih berusaha untuk menjadi lebih bagus, untuk lebih baik. Dan Alhamdulillah kita membuktikan yang kita berada di dalam industri ini dengan prinsip yang betul. Dengan prinsip yang betul dan bertahan dan mendapat mendapat pengiktirafan dan mendapat pengiktirafan dan juga mereka masih lagi mengingati mengingati kerja-kerja yang Kak Ija buat sehingga ke hari ini. Syukur Alhamdulillah. Tapi Kak, daripada pramugari tu ke penyampai intisari rancangan sambilan, kemudian pengacara di TV3, kemudian berlakon, dan Alhamdulillah pada tahun 2000 kita buat filem dengan Astro untuk filem pertama Astro ya pada waktu ketika itu, dan kemudian kita dapat saya Putar Halim. Saya tahu macam mana daripada pramugari jadi pengacara. Macam mana? Masa nak buat flight punya announcement. Tuan-tuan dan puan-puan. Mesti ada someone kat dalam flight tu yang suka suara tu. Ya, mungkin. Something like that ke Kak? Ya, kita tu kita di-train ya untuk bercakap. Bukan ni kalau dilihat ya, sebenarnya daripada MAS. Datin Sri Nomala, Maria Tengku Sabri, Pemaisri Selangor. Patutlah lawa-lawa. Kemudian penyanyi pun ramai. Ramai je Nazir, Amy Mastura, Anwar Zaid, dan ramai-ramai lagi. Jadi ialah mungkin sedikit yang Allah beri di situ kan, kelebihan. Setiap manusia tu ada kelebihan dan ada kekurangan. Ada kelemahannya, kita kena tahu. Jadi kelebihan kita tu kita gunakan sebaiknya, kelemahan kita tu kita perbaiki. Betul. Untuk menjadi yang lebih baik, itu sahaja. Setiap manusia tu mesti diberi sukses. Sama ada mahu atau tidak mahu. Tapi itu sahaja. Daripada kakak punya cerita, nampak yang kakak dia very driven. Bila mula sesuatu, akak akan buat betul-betul. Lepas tu bila nak berlakon tu kan, kalau berlakon ada orang dia macam cukup lah, setakat tu okey lah, tak nak memperbaiki diri. Macam akak kalau kata akak menangis di belakang kamera juga, artinya usaha untuk nak memperbaiki diri. Padahal berlakon bukannya senang dan betul. Bukannya benda yang akak sedari yang akak nak buat daripada dulu. Betul. Kita tak ada ilmu, kita tak ada pengalaman, kita masuk, jadi kita dengan semangat je. Semangat dan juga pertolongan daripada mereka di sekeliling. Betul. Jadi kita ni kena humble dan banyak bertanya sekiranya tak tahu. Jangan bodoh sombong. Banyak bertanya. Pepatah ada mengatakan kalau kita rajin bertanya, insya-Allah takkan sesat. Betul. Ya, jadi kalau tak nak sesat, kalau nak sukses, banyak akan bertanya. Pakai ways. Banyak belajar. Ya, pakai yelah, kita kalau sesat sekarang pakai arah penunjuk. Kita tetap kena bergantung. Kadang-kadang waste tu pun waste my time also. Ini generasi sekarang. Mudah. Macam ni je kan generasi sekarang. Apalah salahnya turunkan tigap, cik, tolong cik, saya nak pergi sini. Tanya. Saya pun tak tahu dia kat nanti. Generasi sekarang tak nak berbual. Kalau boleh tak nak pergi ke pasar. Semuanya online, datang depan pintu. Mudah kan generasi sekarang? Generasi sekarang ni. Tak payah tengok anak orang. Generasi sekarang lain berbeza. Tapi gunakanlah kelebihan tu dengan yang sebaiknya. Betul kan? Betul. Jadi apa yang saya pelajari pada perbualan hari ini adalah kalau anda berminat berada dalam industri, jadi pramugari dulu. Bukanlah begitu. Bukan. Itu salah. jalan masing-masing. Salah. Kak, macam yang roda impian tu pula Kak. Yelah, maksudnya peranan dalam roda impian tu kiranya macam buka kotak yang orang panggil apa? Buka kotak tu. Dia macam mana Kak? Akak boleh terlibat dalam tu pula Kak? Ada macam audition ke? Terpilih ke? Kita kena datang audition. Untuk buka kotak audition. Itu dia. Dengar ya, ni nak bagi tahu buka kotak, tapi kami ni yang pembuka kotak ya, yang sebelah Halim Osman tu ya, co-host tu ya. Semua senyum sampai ke telinga, pergi ke bank tau. Buka je kotak, tapi bayaran dia Alhamdulillah. Tak mau cakap tau Kak. Tak ada skrip tau. Walaupun sebenarnya Malaysia ni buka kotak dia tradisional tau. Geram juga sebenarnya. Pusing. Kalau nak bandingkan di luar negara tu, cik dekatnya Vanna White tu. Kita Vanna White Malaysia. Dulu. Jadi dan yang lain-lain juga ya. Jadi kita
Alamak, bukan senang tau nak pusing dengan baju yang meleret kan. Pakaian-pakaian kita, belum lepas tu kita ada beli tema yang kasut yang tinggi. Belum je pusing tiba-tiba stuck pula tiba-tiba. Ada kan? Mesti ada. Salah buka dia. Ada sebab kad. Yelah. Habis kantor hilang huruf tu. Ya, kadang-kadang hilang mata kita kan. Kita rasa sebab dia dekat-dekat. Yalah. Kita nampak lampu tu Lampu kurang tu, yang sini. lebih kurang. Lebih kurang. Sini pun menyala juga, buka sini. Padahal yang sini, alamak. Macam habis. tu. Patutlah kena ada audition. Ya, Takut betul lah. salah buka Ya, tu. bukan. Bukan buka kotak saja ya. Ini pun perlu cergas ya. Perlu cergas yang ini. Perlu pantas ya. Mana boleh nak ikut lenggang Mak Mina dekat atas stage tu. Kena laju lah. Kena laju. Tak boleh nak kura-kura dalam perahu. Tak boleh pura-pura tak tahu. Tak boleh. Kita kena cergas. Kita kena bijak. Sebab wang yang ditawarkan itu sangat besar ya. Besar Dah ketahui besar. Rumah banglo ya. Rumah banglo, kereta, duit. Aku tengah bayangkan kalau perkataan tu panjang kan. Macam katakanlah kesesakan. Dia pilih pula A. 1 ketek. Slow je. Jangan laju lah Kak. Tadi bila dah habis. Orang pun bosan dekat rumah. Kita permainan ni perlukan intellectual ya. Betul. Macam Abang Halim tu kita tahu. Abang Halim tu well read. Betul. Yes. Setuju Kak. Dia bijak. Abang Halim duduk bijak. Dia diam. Orang bijak ni banyak diam. Abang Halim begitu. Dengar. Betul. Ya. Saya kerja. Cakap lah. Kak Ija banyak bertanya dengan Abang Halim. Abang Halim duduk di luar negara 10 tahun. Banyak pengalaman. Beza usia. Jadi Kak Ija banyak belajar dengan Abang Halim. Sebagai seorang DJ, sebagai seorang pengacara, MC di luar dan juga host untuk Roda Impian ya. Fenomena ya pada waktu betul. ketika Sampai sekarang sebenarnya orang Abang Halim. lagi. Ya, kata-kata yang keluar daripada mulut Abang Halim tu bukan kata-kata kosong. Bernas. Jadi Kak Ija ni bersyukur kerana dapat bekerja dengan orang-orang yang ada pengalaman, orang-orang yang ada ilmu. Seronok kita belajar sekali. Betul. Tempiasnya terkena pada kita. Betul. Sama-sama. Macam tu juga Kak Ija berada dalam industri. Ramai pelakon-pelakon yang senior ni, sebab kita datang dengan cara, kita datang humble, dengan tidak tahu apa-apa, mereka banyak menolong, banyak membantu dan banyak bagi nasihat, banyak bagi ilmu. Jadi kita berjaya sama-sama dengan mereka. Nak berjaya, bergandingan, berkawan dengan orang-orang yang berjaya, yang lebih ke hadapan daripada kita. InsyaAllah berjaya. InsyaAllah kita akan berjaya dan mereka tak kena ke ilmu sebab kita banyak bertanya dan kita rendah diri, rendah hati. Dina pernah dapat satu nasihat kan daripada seorang pelakon yang juga luar biasa orangnya. Dia kata kalau kita rasa satu hari tu kita punya aura tak kuat, kita punya energy low, kita duduk bersama orang yang mempunyai aura yang besar. Bersama orang yang luar biasa ni, sebab macam mana pun kita akan dapat juga orang tempias tu. Yes. Vibe tu kita dapat. Macam akak dulu dengan Abang Halim. Abang Halim punya aura memang besar. Betul. Dahsyat. Ya. Kita ni co-host buka kotak sahaja. Tapi yang menerajui program tu adalah Abang Halim. Tapi kita dapat sekali. Itu dia. 4 tahun dengan Abang Halim bekerja 760 episod. Lama. Walaupun kata 4 tahun tu adalah masa yang singkat, tetapi 760 episod. Dengan program itu, program ini, tanyalah Abang Halim, pernah tak kami bergaduh? Pernah tak kami bermasam muka? Pernah tak kami ada isu? Tidak pernah. Kerana kami saling menghormati, kami tahu kerja kami. Itu yang paling penting, disiplin kita dan komitmen kita. Jadi selama 4 tahun tidak ada masalah. Ni generasi dulu. Generasi sekarang 2 bulan pun nak berhenti boleh tak, nak kerja lain pula. 2 hari je tak kadang. 2 hari gaduh masuk ke social media. Tak sabar. Ada rasa siapa tak sabar. Kak Ija nak bagi tahu generasi sekarang sebab Kak Ija ada anak. Jadi ini pesanan buat anak Kak Ija juga sebenarnya, dan kawan-kawan, sebab Kak Ija ni ada kawan-kawan baru, iaitu kawan-kawan anak Kak Ija. Vintage kena kawan dengan saya selalu marah mak saya, tahu jangan ambil kawan-kawan saya, rupanya ada spesies yang sama. Ya, spesies yang sama. Kena berkawan dengan anak-anak. Kalau tidak, kita tak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka fikirkan. Sekarang ni anak Kak Ija sudah remaja. Jadi Kak Ija kena berkawan dengan anak-anak Kak Ija, anak-anak kawan Kak Ija dan juga kawan dan anak Kak Ija. Kita kena jadi kawan dah sekarang. Betul.
Kena jadi kawan dengan kawan-kawan anak Kak Iza. Nak tahu juga macam mana kawan-kawannya tu. Pergaulannya tahu bagaimana. Handphone, apa yang mereka minat, apa yang mereka tengok, siapa yang mereka kenal. Sekarang ni wayang pun bukan macam dulu. Jadi kena pantau. Monitor lah. Kena monitor. Jadi kena berkawan dengan mereka. Jadi Kak Iza adalah kawan-kawan baru sekarang ni. Generasi baru. Agak sekarang saya baru faham lah kenapa mak saya kawan dengan kawan-kawan saya. Mak saya okey mah. Mana okey. Jangan risau, Dina okey. Mami, Anak baik, anak soleh-soleha, mudah-mudahan insya-Allah berjaya dunia akhirat. Mungkin ada satu kenangan Kak masa jadi pelakon yang Kak tak lupa sampai sekarang Kak. Momen mungkin yang bila akak terfikir balik mesti tersenyum balik. Ada Kak? Tentulah setiap yang kita buat ada pengalaman dia kan, ada ujian dugaan, ada yang menggembirakan hati, ada yang menitiskan air mata, menyakitkan hati, ada tu semua biasa. Bagi Kak Ija sendiri, kalau nak ikutkan drama, adalah drama rahsia demi rahsia, kerana Kak Ija masuk di dalam industri hiburan ni zero. Tidak ada ilmu, tidak ada asas. Alhamdulillah diterima. Syukur Alhamdulillah dengan perjalanan yang bukan satu perjalanan yang mudah, kerana kita buat juga rahsia demi rahsia 2. Jadi kerana sambutan yang baik, Alhamdulillah kita buat rahsia demi rahsia yang 2. Kemudian bukan satu watak yang mudah, kerana bermain dengan air mata sentiasa. Kita sudah tidak ada ilmu, jadi kita perlu lalui itu bukan satu yang mudah, kerana kita tahu berlakon ni kita bukan menjadi diri kita. Berbeza dengan pengacara, berbeza dengan penyampai radio, pembaca berita. Kita memegang watak tu. Emosi kita berbeza, semuanya berbeza. Jadi bukan mudah untuk bawa diri yang lain di dalam diri kita. Satu cabaran yang sangat besar sebenarnya, dan watak yang begitu berat. Jadi kalau nak ikutkan drama, itu adalah drama yang meninggalkan kesan yang begitu hebat dalam diri Kak Ija. Rahsia demi rahsia, pada mula Kak Ija berkecimpung dalam industri. Dan yang terakhir adalah Seputir Kasih Ramadan. Seputir Kasih Ramadan itu adalah tahun akhir Kak Ija untuk buat drama di bulan Ramadan. Dan cerita itu menjadi fenomena juga. Salah satunya bukan sahaja jalan cerita watak yang kita bawa, tetapi adalah kerana bulu mata tu. Yang bulu mata yang kata-kata di luar sana nak mati pun pakai bulu mata palsu. Ada perkataan yang nak mampus pun pakai bulu mata palsu. Itu sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak, sebenarnya banyak tau. Meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri Kak Ija, kerana Kak Ija buat seikhlas hati, heart and soul. And then bila kita dapat komen-komen yang sebegitu pada waktu ketika itu pun, laman sosial tak sehebat sekarang. Bayangkan kalau sekarang ni mungkin pengsan 3 hari 3 malam kot mungkin, sebab reply kita kau kenapa tak gaduh. Tak adalah Kak Guru. Jadi tapi kita faham, kita terima pandangan orang di luar sana. Untuk berjaya kita kena terima. Buruk baik kita kena terima untuk kita menjadi lebih baik kan. Jadi tapi pada waktu ketika itu rasa seperti seorang penjenayah. Sedangkan hanya pakai bulu mata palsu sahaja. Itu sahaja. Yang lain dah tak highlight itu je yang highlight kan. Yang scene yang terakhir yang nak mati tu bulu mata sampai tegak macam tu. Padahal daripada awal sampai ke akhir kita pakai bulu mata. Tetapi camera angle dekat bawah tu kita mana boleh nak bagi tahu kamera, jangan ambil kat situ, ambil kat sini. Jadi itu salah satu drama yang tak boleh dilupakan. Dua drama inilah atas sebenarnya. Tamparan hebat scene itu. Atas tamparan hebat scene itu menjadi kontroversi yang kita perlu buat press conference, perlu memberitahu kepada mereka situasi yang sebenarnya. Padahal sedangkan waktu tu sebenarnya kalau diikutkan telenovela tengah hot. Telenovela tengah hot. Jadi mereka nak kata walaupun kamu di dalam penjara, walaupun kamu orang susah, tapi kita nak clean. Bulu mata tetap cantik. Kita nak clean, kita nak cantik, kerana itulah konsep telenovela. Konsep telenovela. Tetapi akhirnya kita yang terkena. Faham. Nak telenovela sangat yang dengan bulu mata palsu. Bayangkan cerita-cerita Spanyol tu. Dalam penjara masih bulu mata. Jadi kita pun terikut juga trend tu. Tetapi akhirnya kita terima, sebab mungkin tidak boleh diterima untuk di sini negara kita, penonton di sini. Kalau dalam penjara maknanya sesuaikan diri di dalam penjara. Kalau jual kuih takoh begini keadaannya. Jangan berlebih-lebihan.
tidak sesuai dengan realitinya tak begitu. Jadi kalau drama tu, telenovela tu lain. Dia telenovela. Kan nak cantik je kan. Realitinya tak begitu. Okey. Itulah. Rasanya kita tutup cawan belakang kita. Kita nak terus ke gelanggang BS. Dan sekarang ni kita di gelanggang BS. Gelanggang BS ni kita main game. Game yang simple-simple je. Dan hari ni seorang yang sangat berilmu seperti Kak Ija, yang berada dalam industri yang lama macam Ija, berpengalaman macam Kak Ija. Saya tanya juga perkataan pengalaman tu. OL nanti tak? saya rasa tu OL. Saya rasa matured nanti. OL je lah. OL apa? Orang lama. Oh ya, tak ada orang lama, tak ada orang baru. Betul. Tu dia. Jadi kita nak tanya antara lagu-lagu popular di Sinar daripada siapa-siapa nanti kita namakan artis tu. Kak Ijaz bagi tahulah mungkin satu lagu ataupun dua lagu yang akak suka daripada dia. Penyanyi tersebut. Halim tolong. Yang tu terror, yang tu huruf terror yang sangat. kita berikan N, K, R, M, G dan juga A. Wah, roda impian. Kau ingat N, lah. K, R, M, G dan A kan? Dia bagi yang huruf huruf free yang last punya tu. Bukanlah, dia bagi masa permulaan bagi ada huruf free kan. N, K, R, M, G dan juga A. Itu huruf dia. Terrornya. Awak ingat lagi Cuba-cuba je. Asas tu ya. Perlu ada. Betul. Nampak kita tahu lah, kita tengok. Terror lah. Okey Kak. Kita mulakan dengan penyanyi yang pertama Kak. Dah lama tak dengar radio ni sebenarnya. Tak apa. Mesti ni lagu-lagu zaman-zaman kita membesar lah Kak. Amboi. Tak kira. Alah, kita semua lebih kurang ni Kak. Yang pertama Kak, Ziana Zain. Ziana Zain. Madah berhelah. Bukan sekali kau suarakan kebimbangan. Yang tu kan? Dalam filem Sembilu tu? Madah berhelah ke apa? Dalam filem Sembilu, I think so. Madah. Di dalam sendu yang teramat. Betul. Okay, saya pun tak ingat. Saya betulkan je. Okay, sebab dia ada sebut dia ada sebut perkataan pramugari. Tadi Zeraza dah keluar. Kita tanya Amy Mastura. Amy Mastura. Yang lagu Enjoy tu lagu apa ya? Hilangkan rasa curiga dekat nestapaan. Shanana Kak tajuk dia. Shanana. Tu dia. Lagu happy. Okey, kita bagi kumpulan lah. Kumpulan Kumpulan Blackpink. Minta maaf. Bukan generasi Kak Ija. Minta maaf. Alah, cuba je Kak tu. Kalau kena Dia torai, tak kena tak apa. Tolong. Okey Kak, Wings Kak. Wings. Wings mesti layan dulu. Sejati. Nyanyi sikit, sambung. Usia perangkap kita, remaja kita tinggalkan. Namun tak boleh lah bagi sedap saya. Dia tak boleh bagi Chan. Dia kalau nyanyi main-main pun sedap Kak. Penyanyi. Keistimewaan, kelebihan Betul, yang diberikan. Selain daripada kelebihan saiz dan juga kain di atas badan itu saya. Keunikan. Keunikan. Salah. Berbeza-beza. Betul lah. Pandai awak ni. Baik pula saya I ni. love you. Baiklah, kumpulan yang seterusnya. Of course, kalau dah ada Wings, kena ada Search. Piwit. Piwit. Isabella lah. Nyanyi sikit. Balik. Tak boleh lah, aib lah. Janganlah. Awak selalu nyanyi kat TikTok kan? Tak ada payment ni. Kita tak boleh. Kita kena give. Dia Isabella, lambang cinta, So cute. yang lara. Nampak Kak Ija ingat. So cute lah. Memanglah. Dulu ya. Lagu dulu sampai hari ni meninggalkan kesan. Evergreen lah Kak. Evergreen. Dia macam mana Perkataan ya. Punya baik-baik lirik itu. Penulisan dia luar biasa lah. Lagu 80-an, lagu-lagu 90-an, awal 90-an. Lirik dia tidak ulang-ulang. Betul. Kalau sekarang ni ulang, tak tahu menyanyi ataupun bercakap. Itu bezanya dulu dan juga sekarang. Take note Take note, walaupun saya bukan penyanyi, minta maaf ya. Tapi kita settle lah gelanggang. Cuma nak tanya, lagu yang katakan satu, lagu yang bagi banyak inspirasi pada akak, macam bila down je akak akan dengar lagu tu. Satu. Nombor dua ialah lagu favourite akak sepanjang zaman lah. Okay.
Kalau lagu favourite sepanjang zaman, Kaulah Segalanya, Rushanaya. Kerana lagu itu suami Kak Ijah berikan kepada Kak Ijah. Nyanyi kan? Dia nyanyi tak? Tidak boleh. Dia berikan hanya je. untuk yang di rumah tu sahaja. Ya. Tadi kata kalau menyanyi kan ada bayaran. Betul. Tak maksudnya masa suami akak berikan akak lagu tu, dia nyanyikan kat akak ke ataupun dia cakap ni lagu untuk you? Macam mana? Nyanyi. Kita karaoke juga. Karaoke keluarga, tanya anak tu. Kita karaoke kita pun layan juga lagu-lagu anak ya, lagu-lagu lama, lagu-lagu baru ya. Mengikut peredaran masa dan zaman ya. Saya dah berkawan dengan kawan-kawan anak dengan betul, anak kan. Betul. Jadi kalau lagu untuk kita rasa sedih, masa yalah ada dalam hidup kita momen-momen yang kita sangat down ya, yang berada di bawah ya, lagu-lagu daripada Mahir Zain. Ananya Nana tak berupaya. Ambil je lah insya-Allah. Ya, semua tu lagu-lagu tu ya, banyak. Alhamdulillah, thank you Allah. Lagu-lagu sebegitu yang thank memang you Allah. Bukan, itu Datin Alia. Sama. Apa ni? Apa ni? Jadi lagu-lagu begitulah, lebih kepada spirituality kita kan. Itulah dia. Dina ke tu? Dah bangun ke Dina Nazir ni? Dah lah, jomlah kita pergi ke update BS. Okey. Okey, kita sekarang berada di update celebrity. Kita tahu akak baru buat bisnes tahun lepas. Sambal kak jual sambal kan. Saya tengok tu. Betul. Itu sambal apa kak? Kak Ijah ada 4 jenis sambal. Ada sambal petai, ada sambal limau, ada sambal ikan masin dan juga ada sambal ikan bilis. Nasi. Sudah cukup. Dan juga kicap. Betul lah, nasi panas-panas kak. Ya, nasi panas-panas cukup. Sebenarnya setiap rumah kena ada sambal. Betul. Kalau setuju. contoh kita tidak ada duit ya, Emergency lah. Jadi sambal dengan nasi dengan kicap sudah, ataupun sambal nasi dengan telur pun sudah. Betul. Jadi dan mengenyangkan dan menyelerakan dan juga berkhasiat. Okey, nak bagi tahu istimewanya sambal Kak Ijah ni, tak ada MSG, tak ada colouring, tak ada preservatif. Kita guna brown sugar. Kita guna Himalayan salt. The only sambal in Malaysia yang ada habatus sauda. Kita tahu habatus sauda ada black seed tu ya. Kebaikan dan juga khasiatnya. Dan juga tidak ada belacan. Kerana ramai orang yang allergic dan juga gatal-gatal. Betul. Sinus. Jadi kita tak nak merosakkan kulit mereka dan mereka tidak boleh enjoy nak makan sambal. Tu dah tertelan-telan, dia dah terasa sampai sini kan. Kawan saya ni kalau buat makan dia macam itu. Kak Ijah pun terasa nyam-nyamnya. Jadi itu dia healthy. Dia healthy lah. Yelah, brown sugar, natural natural. Himalaya salt. Kak, itu resepi sendiri? Ya, kita sebenarnya sambal ni semua ikutkan. Sambal tu asas dia tetap yang sama, cili, bawang ya. Jadi tetapi lebihnya kita ni adalah dengan ingredient yang disebutkan tadi. Ya, ada setengah yang terpilih. Sambal ni sambal hijau tetap guna cili hijau. Betul. Ya, tetap kalau sambal merah guna cili merah, guna bawang besar, guna bawang merah ya. Tapi olahan, cita rasa, bahan-bahan tu semua itu daripada Kak Ijah. Okay. Kenapa kak? Kenapa nak meniaga sambal? Bukannya orang kata tempe ke? Nak meniaga benda-benda lain, yang taufu ke? Ya, sambal tempe mungkin di masa akan datang. Alamak, semua bagi suka idea. Tempe. Protein Addition balik lah Tapi sambal. Kenapa sambal? Okey, kalau kita ikutkan masa ni masa nak buat bisnes ni masa dalam COVID. Okey. Kita tengok masa waktu COVID, dalam keadaan apa sekalipun sebenarnya kita tetap nak makan. Betul. Apa situasi sekalipun kita tetap nak Betul makan. Kak, saya ada masalah lah. Saya macam mana pun saya tetap nak makan. Ya, kita sama kita sebenarnya. Kita suka makan. Suka sangat makan. Jadi kita fikir sebenarnya food business ni sangat bagus. Apa cara, apa keadaan sekalipun orang tetap nak makan, tetap nak ada food dekat Demand rumah. tu tetap ada. Demand tu tetap ada. Jadi kita fikir nak buat tudung ke, nak buat jubah ke, nak buat itu ke, nak buat ini ke, mana yang terbaik. Kita tengok, kita buat kajian, kita rasa makanan ni yang paling terbaik. Dan sambal ni memang ramai sangat permintaan. Itu sebabnya ramai orang meniaga sambal di luar sana. Betul. Sama ada masyarakat boleh terima ataupun tidak dengan cita rasa kita. Betul. Sambal tu tetap sama. Betul. Ya? Orang ni jual sambal hijau, kita jual sambal hijau. Orang ni jual sambal
sambal petai, kita pun jual sambal petai. Betul. Tapi cita rasa. Betul. Ya, lidah kita. Lain-lain, Ya, tekak lain-lain. Pilihan, tekak lain-lain. Pilihan masing-masing kan. Jadi terpulang. Orang ni pun jual sambal, orang tu jual sambal. Pilihan di tangan masing-masing. Kita yang keluar duit, kita pilih mana yang kita nak. Jangan bergaduh, jangan berebut. Sebab rezeki telah ditentukan. Betul. Jangan nak bergaduh-bergaduh, nak berebut-rebut kan sebenarnya. Jadi itu sebabnya Kak Ija memilih untuk buat sambal. Sebab memang demand tu ada. Permintaan tu memang banyak di luar sana. Jadi kita buat. Tetapi istimewanya sambal Kak Ija yang Kak Ija sebutkan tadi. Bahan-bahannya premium. Sambal Isha ni sambal premium. Lebih kepada natural. Kita tak cakap organic, kita cakap natural. Semua bahan-bahan semula jadi. Kita tak ada cili powder, kita guna cili fresh. Kita tak gunakan MSG, kita tak guna yang sesedap-sedap rasa. Kita tak guna yang stok-stok. Tidak, semuanya natural. Jadi alhamdulillah setakat ini permintaan sangat bagus. Terutama mereka yang sangat-sangat menjaga diet lah, macam apa yang mereka masuk dalam perut tu. Jadi orang-orang yang sebegini ni permintaannya besar untuk sambal Ishal by Ija ni. Ishal. Sambal Ishal nama mana? Ya, Ishal by Ija. Memang pun Ishal memang by Ija. Yes. Sambal tu pun memang diilhamkan untuk anak. Jadi mudah-mudahan legacy yang kita tinggalkan, perniagaan kita tinggalkan ini berterusan. Jadi berterusan. Jadi kita pun nampak minat Nur Ishal ada di situ ya. Mungkin Nur Ishal dan kawan-kawannya besok ya. Kalau mereka, sebab kita nampak generasi sekarang ni mahu bekerja sendiri berbanding nak bekerja dengan orang. Bekerja dengan orang seperti Syafiq kata, 1 hari 2 hari nak berhenti. Kerja lain. Tak seperti generasi dulu lama bertahan. Sabar dia lain, luar biasa. Generasi sekarang kurang sikit sabar. Sebab kita faham dengan kehidupan sekarang ni. Level tu, stress level tu lain. Bukan semua ya sebahagian. Tapi itulah patternnya sekarang ni. Jadi mudah-mudahan legasi yang Kak Ija tinggalkan ni, yang kami tinggalkan untuk Nur Ishal ni, boleh berterusan. Jadi memberi manfaat dan memberi peluang ke orang sana juga menjana ekonomi, dan kita saling bantu-membantu. Kita pun sambal ni dikilangkan, jadi kita pun memberi rezeki kepada orang yang dikilang, yang membuat sambal di sana. Peluang pekerjaan bersama-sama. Kita tak boleh pergi seorang. Bisnes ni, perniagaan tak boleh seorang. Kalau nak maju, kita kena bergerak bersama. Kena ada team, kena together, kena bersama-sama untuk berjaya. Kalau rasa aku tak boleh lokek lah. Tak boleh lokek, tak boleh. Dia mesti kita, kami, mesti itu. Apa pun dalam hidup ni sebenarnya mesti kita, mesti kami. Tak boleh aku. Betul. Tak boleh. Sebab besok kita mati pun orang tolong. Ya. Bukan orang kita pergi guling-guling kat. Tahu tak apa? Ada guling-guling masuk dalam. Ada ya. Dia pepatah orang Inggeris. Yang korek, orang yang angkat, orang yang masuk, orang yang timbus, orang yang baca. Jadi kita kena ingat, tak boleh pentingkan diri sendiri. Betul. Jadi kena ingat tu sebenarnya. Apa pun kita buat, kena fikir ada orang lain yang kita perlu untuk sama-sama untuk kita sukses ataupun apa saja dalam hidup ni, untuk berjaya dunia dan akhirat. Kita tak ada seorang-seorang. Betul kan kalau salah dia pepatah Inggeris ada cakap, if you want to go fast, you go alone. Yes. Sambung apa seterusnya? Tak tahulah itu. If you want to go far, if you want to go far, together. Ramai-ramai. Ilmu Falik hari ni tinggi. Saya gitulah kan. Kalau nak cepat, pergi seorang. Tapi kalau nak pergi jauh, ramai-ramai. Nak pergi jauh, nak lebih sukses, bersama-sama. Betul. Togetherness. Kena bersama-sama. Dia kena ada teamwork yang bagus. Macam Dina, macam Syafiq kan, mesti ada teamwork yang bagus kan. Ini semua teamwork yang bagus. Kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Kalau hidup pentingkan diri sendiri, tidak ada disiplin, tidak menghormati masa orang, kita tidak ke mana. Betul, setuju. Kita tidak akan ke mana. Kita di situ sahaja dan orang tidak akan mau bekerja dengan kita. Okey, kiranya sekarang akak memang fokus perniagaan kak Setakat ni sambal saja Yalah anak. Kiranya next mungkin ada perniagaan lain ke akak nak buat, ataupun sambal ni dulu? Sekarang ni sambal, angan-angan dia. Angan-angan. Sekarang ni alhamdulillah sambal, dan hari raya hari tu kita ada keluarkan 2 biskut. Biskut cookies tradisional. Tradisional. Sebab kita nak mengimbau kembali zaman-zaman dulu. Cita rasa bila kita makan tu teringat masa zaman-zaman dulu. Bukan biskut-biskut moden ya. Biskut-biskut tradisional yang kita ambil daripada kampung. Kita pun membantu orang-orang di luar
luar bandar ambil biskut mereka dan menggunakan nama Ishal by Ija untuk menjual produk mereka. Sebab bila kita berada di dalam industri ni, orang lebih kenal kita, mudah untuk kita menjual bersama. Jadi itu sebab Kak Ija bukan ada kilang untuk buat biskut, untuk buat kuih muih. Jadi caranya adalah kita ambil produk-produk mereka ini, kita membantu dengan rebranding. Ya, branding. Jadi masa hari raya hari itu yang kita buat. Okey, jadi untuk segala gambar ke, dekat mana info jual ke, info Sambal dan juga Kak Ija ada dekat Instagram Kak. Saya tahu Akak aktif juga kat Instagram. Ija 85 ke? 78. Salah nombor. Ija 78. Ija tu aku. 85 tu aku. Lupa tu. Nak kena tu. EJA 78 itu personal Kak Ija. Untuk Ishal by Ija ada IG yang tersendiri. Apa dekat? Ya, Ishal by Ija itu Sambal. Baik. Kak Ija ni sebenarnya tidak aktif sebab laman sosial ni bukan generasi Kak Ija, tetapi Kak Ija mencubalah sedaya yang upaya yang boleh. Tapi keep updating Kak. Abadikan kenangan hari-hari tu. Boleh sedikitkan untuk berkongsi dengan mereka di luar sana apa yang kita buatkan, tetapi tidaklah hebat seperti orang lain kan, setiap hari update, setiap masa. Tak ada masa. Bukan tak ada masa, ada masa, tapi ada yang perlu dibuat. Ada kerja lain yang lebih penting. Betul. Kak, untuk tutup ni Kak, mungkin Kak, kita nak tahulah Kak, sepanjang Akak berlakon dulu Kak, bersama dengan banyak-banyaklah pelakon, antara 3 lah Kak pelakon lelaki yang mungkin Akak rasa Akak berlakon dengan the best. Dulu punya cerita Kak. 3 orang Kak. Selesa, best, kagum, hormat. Kalau Abang Halim nak masuk sekali boleh juga. Tapi bukan pelakon Bi. Betul juga. Abang Halim tu sudah tentu pengacara ya. Roda impian yang tidak mungkin Kak Ija lupakan. Sampai hari ni kami masih lagi berhubung, masih lagi bertanya kabar, masih Abang Halim tu sudah menjadi sahabat. Bukan tahap kawan, tapi sudah menjadi sahabat. Rapat lah. Rapat. Pelakon ya, pelakon. 3 je Kak. Sebab tengok yang Akak menyerahkan sparring bukan biasa-biasa Kak. Semua nama besar Kak. Ya, kita ada Abang Imam Manan. Oh, kan baru kita cakap bukan biasa-biasa. Abang Imam Manan. Ini favourite saya Kak. Abang Imam Manan. Dan Abang Syukri Hashim. Abang Syukri Hashim. Ya, selalu menjadi abah kepada Kak Ija, dan banyak Kak Ija belajar. Lelaki seorang lagi. Ada beberapa ni sebenarnya. Jadi dia kena pilih. Itu susah tu. Tak apa Kak, dia memang semua best. Cumanya yang ni yang antaranya lah top 3. Kak Ija perlu sebut Datuk Roshamno. Dia nama dia naik lagi lah minggu ni. Datuk Roshamno ni. Datuk Roshamno. Nak kena ajak ni. Nama Datuk Roshamno memang kalau almost semua episod tidak boleh ditinggalkan. Kerana kita tahu ya kegigihan beliau dan juga kesungguhan beliau berada di dalam industri ya, daripada siapa beliau sehingga ke hari ini. Betul. Itu tidak boleh disangkau. Luar biasa. Betul. Jadi Kak Ija syukur Alhamdulillah dapat bekerja dengan Datuk Roshamno. Syukur Alhamdulillah, dan drama kami menjadi fenomena sehingga kami berdua naik pentas untuk memegang award ya, pelakon lelaki TV popular dan juga pelakon wanita TV popular, dan slash ada VCD masa tu. Ada VCD. VCD kan masa tu, masa zaman itu. Dan Alhamdulillah menjadi fenomena dan tidak mungkin Kak Ija lupakan. Dan juga filem Bilok kami bersama. Ya. Kak Ija dicalonkan juga untuk di Asia Film Festival di Taipei dalam kategori pelakon wanita terbaik 5, dan kita menang juga untuk filem Bilok tu untuk juri award di sana di Taipei. Special award. Jadi Alhamdulillah itu bersama dengan Datuk Roshamno. Jadi Kak Ija tak boleh sangka lah. Terima kasih kepada mereka. Bila mau main? Boleh tak? Dia nak minta tolong lah. Dia nak minta tolong semua yang tengah tengok dekat Instagram, yang tengah tengok dekat TikTok sekarang ni. Tolong tag Datuk Roshamno. Kita nak sangat kasih Datuk rehat Roshamno. You punya podcast dululah. Datang. Mari sini. Dia buat podcast, busy podcast sekarang. Rehat dulu itu podcast, datang sini. Kak, terima kasih banyak Kak untuk hari ni Kak. Sama-sama. Sihat selalu, dikurniakan segalanya yang baik-baik saja untuk Kak InsyaAllah Kak. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih.